Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Zahra binti Dahlan bersama rakan sekumpulan saya Nur Hanifah Hayu binti Zaharuddin. Hari ini kami akan membentangkan tugasan 2 dalam pentadsiran berterusan, di mana kami diminta untuk mencari satu program yang berkaitan dengan kecekapan tenaga dan teknologi hijau yang berada di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Kami telah memilih program yang dilancarkan oleh Syarikat Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB, iaitu syarikat ini telah melancarkan satu kempen berkaitan dengan kecekapan tenaga ataupun energy efficiency. Baiklah, sebelum kita melangkah dengan lebih mendalam mengenai kecekapan tenaga, saya akan memberikan definisi secara umum mengenai kecekapan tenaga. Kecekapan tenaga merupakan satu penggunaan tenaga yang paling minima untuk menyempurnakan sesuatu tugasan, di mana kita menggunakan tenaga yang sedikit tetapi mendapat output yang sama seperti kita menggunakan tenaga-tenaga yang sebelum ini. Ataupun ini boleh didefinisikan sebagai penggunaan sumber elektrik yang sedikit bagi melaksanakan kerja-kerja. Sebagai contoh, penggunaan kipas, penggunaan lampu. Kecekapan tenaga ini juga merujuk kepada penggunaan tenaga yang cermat, berhemat dan bijaksana. Konsep kempen cekap tenaga ini ialah mengikuti keadaan semasa ke arah ekonomi rendah karbon dengan cara mempromosikan penjanaan tenaga boleh diperbaharui. Contohnya, sumber tenaga boleh diperbaharui yang popular di Malaysia ialah tenaga hidroelektrik yang merupakan pertukaran tenaga daripada pengaliran air kepada tenaga elektrik. Seperti yang kita tahu, tenaga boleh diperbaharui dihasilkan daripada sumber semula jadi. Contohnya, tenaga hidro terhasil daripada air pasang surut. Oleh sebab itu, penjanaan tenaga boleh diperbaharui bebas karbon, tidak seperti menggunakan sumber arang batu yang membebaskan karbon dioksida semasa proses pembakarannya. Cara yang seterusnya ialah merangkul teknologi baru sepanjang operasi. Sebagai contoh, semasa kempen berlangsung, TNB telah memperkenalkan produk berinovasi berasaskan tenaga teknologi seperti Meter Pintar, MEVI dan GSPARX yang berfungsi untuk menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih cekap sekaligus membantu mengurangkan bil elektrik dan jejak karbon. Cara yang terakhir ialah memperkasa pelanggan menerusi penggunaan kuasa mereka. Sebagai contoh, TNB telah memperkenalkan aplikasi kalkulator tenaga yang membolehkan pelanggan melakukan sendiri pengiraan tenaga di rumah. Aplikasi kalkulator tenaga ni membantu pengguna melakukan penjimatan tenaga elektrik. Apa yang saya dapat simpulkan di sini, bila pengguna dapat semak sendiri jumlah tenaga elektrik yang digunakan dan apabila mereka terlihat jumlah penggunaan tenaga yang agak tinggi, akan timbul rasa dalam diri untuk berjimat apabila menggunakan tenaga elektrik supaya jumlah bil elektrik yang perlu dibayar tidak terlalu mahal. Konsep kempen cekap tenaga ini yang seterusnya ialah mempercayai bahawa lebih banyak penggunaan kecekapan tenaga berkemungkinan dapat mengubah cara penggunaan tenaga dalam kalangan pengguna. Hal ini berikutan permintaan terhadap tenaga makin meningkat secara global ketika ini disebabkan kita mengalami suhu yang tinggi sejak beberapa tahun lalu dan bulan lepas. Oleh itu, ia menyumbang kepada penggunaan tenaga menerusi penyaman udara atau kipas yang tinggi. Seterusnya adalah mengenai tujuan kempen ini dilaksanakan oleh TNB. Tujuan yang pertama adalah bagi memberi peringatan kepada rakyat Malaysia mengenai kepentingan kelestarian alam melalui penjimatan tenaga. Hal ini kerana dalam masa tempoh 6 tahun, TNB telah menjangkakan peningkatan permintaan tenaga
Seperti yang kita sedia maklum, semakin hari suhu bumi semakin meningkat ataupun kita selalu mendengar mengenai global warming. Jadinya apabila rakyat menghadap situasi yang panas, jadinya mereka akan lebih cenderung untuk menggunakan pendingin hawa dan kipas dengan lebih kerap. Dan perkara ini akan menyebabkan penggunaan tenaga elektrik yang sangat-sangat tinggi dan ianya akan melambung dengan lebih tinggi. Jadinya kempen ini dilancarkan bagi memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia. Tujuan kempen cekap tenaga ini dilaksanakan yang seterusnya ialah untuk mencetuskan transformasi ke arah ekosistem tenaga masa depan yang mengimbangi antara kemapanan persekitaran, bekalan tenaga yang terjamin dan selamat serta pembangunan ekonomi yang optimum. Seterusnya adalah mengenai peranan kempen ini dilancarkan oleh TNB. Peranan yang paling utama yang dapat saya utarakan adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kelestarian alam. Hal ini kerana melalui program kempen kecekapan tenaga ini, ianya dapat mengurangkan pengeluaran karbon. Sebagai contoh, gas chlorofluorokarbon ataupun CFC yang dilepaskan oleh peti sejuk dapat dikurangkan. Malah gas yang dikeluarkan oleh pendingin hawa juga dapat dikurangkan apabila rakyat Malaysia mengambil bahagian dalam kempen ini. Hal ini kerana CFC adalah merupakan gas rumah hijau yang merupakan pemangkin kepada penyerapan haba di lapisan angkasa dan ianya akan menyebabkan berlakunya penipisan ozon dan secara tidak langsung ianya akan menyebabkan peningkatan suhu dunia. Dan aspek yang terakhir yang saya dan Hani akan terangkan adalah mengenai kesan kempen ini kepada rakyat Malaysia maupun negara. Melalui kempen ini, negara dapat mengurangkan beban yang perlu ditangguh untuk membeli bahan api fosil dan negara kita juga akan dapat mengurangkan kebergantungan kita terhadap bahan api fosil. Seperti kita sedia maklum, banyak di berita-berita menunjukkan bahawa harga bahan api fosil ini seperti petroleum terutamanya kian meningkat dari hari ke hari. Peningkatan ini akan memberikan beban keuangan kepada negara kerana negara kita merupakan negara yang masih membangun dan peningkatan harga bahan api fosil ini adalah disebabkan oleh bahan ini merupakan bahan yang tidak boleh diperbaharui kerana ianya terhasil daripada sumber alam yang memakan masa berjuta-juta tahun. Apabila penggunaan bahan api fosil ini tidak dikawal, maka sumber ini akan semakin berkurangan dan akan menyebabkan berlakunya lonjakan harga terhadap bahan ini. Oleh itu, selain itu juga bahan ini akan mengeluarkan gas-gas yang berbahaya kepada kesihatan manusia dan kepada alam sekitar seperti gas karbon monoksida dan sebagainya. Kesan pelaksanaan kempen cekap tenaga ini yang seterusnya ialah berlaku penjimatan sehingga RM47 bilion dalam tempoh 15 tahun. Kesan ini hasil daripada usaha menaik taraf 50 bangunan kerajaan dengan lampu jenis LED ataupun lebih dikenali sebagai diod pemancar cahaya. Usaha ini memberi kesan kepada penjimatan kerana lampu jenis LED mempunyai nilai kecekapan tenaga yang tinggi berbanding daripada lampu pijar dan lampu pendaflor. Kesan pelaksanaan kempen ini yang terakhir ialah mencapai 80% kecekapan tenaga pada 2020.
menurut jangkaan. Hal ini kerana hasil daripada pelaksanaan kerangka pengawasaliaan Akta Kecekapan Tenaga dan Kecekapan dan Penjimatan Tenaga EECA. Pelaksanaan kerangka ini dilakukan kerana bagi menggantikan pelan tindakan kecekapan tenaga kebangsaan yang digariskan. Baiklah, itu sahaja perbincangan saya dan juga Hani mengenai tugasan 2 ini. Sekian, terima kasih.